Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. 2 hari lepas ataupun lebih tepat 22 September, Perdana Menteri Malaysia telah menghadiri satu sidang PBB yang mana ia adalah sidang yang pertama dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menariknya kali ini seperti kali-kali yang lepas, Perdana Menteri kita sangat perform dalam PBB. Tak kiralah Perdana Menteri Sabri Muhyiddin Yassin ataupun sebagainya, mereka telah berucap di dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Dan sahabat-sahabat, daripada percakapan ataupun ucapan yang panjang daripada Perdana Menteri itu, saya nak bawa anda kepada beberapa ucapan yang sangat penting daripada sudut agama, daripada sudut kemanusiaan Muslim yang telah diangkat oleh Perdana Menteri Malaysia. Pun begitu, bukan kita nak kata ini adalah isu politik, tetapi ia adalah isu kenegaraan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang perlu kita banggakan dan yang perlu kita angkat, dan ucapan-ucapan beliau adalah ucapan-ucapan yang penting sebagai mewakili rakyat daripada negara Malaysia. Kita tengok beberapa poin sahaja daripada banyaknya poin yang beliau sampaikan. Lebih kurang ada 30 poin yang dia sampaikan. Poin yang ke-9 yang disebutkan oleh Perdana Menteri ialah di Asia Barat, kebejatan politik terus rakus berlaku dengan lebih banyak penempatan haram dibina. Tanah milik rakyat Palestin dirampas. Ini dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Ia turut menghalang penyelesaian dua negara manakala pembunuhan terus berleluasa. Wujud hipokrasi ketara dalam usaha menangani isu Palestin. Masyarakat antarabangsa mesti bersuara menentang kekejaman ke atas rakyat Palestin, seperti mana mereka lantang menentang pencabulan hak asasi manusia, ketidakadilan dan rejim zalim. Pada pandangan saya, kenyataan daripada Perdana Menteri ini ialah rentetan daripada pendirian daripada pihak kerajaan Malaysia yang sentiasa konsisten terhadap isu Palestin dan rakyat Palestin. Yang mana kita tahu bahawa rakyat Palestin mereka adalah Muslim, yang mana mereka ditindas dan dijajah saban tahun. Dan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur apabila Perdana Menteri Malaysia sekali lagi menegaskan pendirian kita terhadap isu Palestin dengan maksud mereka dizalimi, dan sebagai sebuah negara kita mempertahankan mereka dan mengkritik orang-orang yang hanya menyebutkan dengan lidah mereka tentang isu-isu ketidakadilan dan kezaliman, tetapi mereka tidak membela rakyat Palestin yang dizalimi. Poin yang ke-11 disebutkan Malaysia kekal prihatin dengan situasi kemanusiaan di Afghanistan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara itu bergelut dengan kemarau buat tahun ketiga berturut-turut dan serangan belalang juta yang teruk menjejaskan tuai gandum. Yang ke-12, Malaysia komited meneruskan hubungan antara rakyat dengan Afghanistan, termasuk dari segi penyediaan bantuan kemanusiaan. Bagaimanapun, kami kekal tegas dengan pendirian mendesak pihak berkuasa Afghanistan untuk menghapuskan dasar peminggiran dan diskriminasi terhadap wanita dan perempuan, menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan di sekolah, jelas melanggar prinsip ajaran Islam, selain mencabuli piagam PBB dan kerangka multilateral hak asasi manusia. Mereka juga secara langsung memalapkan masa depan Afghanistan. Seperti mana yang kita tahu bahawa tahun lepas, bulan Disember tahun 2022, pihak Taliban yang menguasai Afghanistan, mereka telah menghalang wanita-wanita Afghanistan untuk meneruskan pengajian pendidikan di peringkat tinggi. Pelajar-pelajar perempuan nak sambung belajar di Afghanistan, nak sambung masuk universiti, mereka halang dan mereka tidak benarkan. Bahkan pada Disember tahun lepas juga, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi telah hantar surat kepada pihak kerajaan Afghanistan yang ditulis oleh Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Khalid Nordin, dan Menteri kita telah berkongsi bagaimana peranan wanita juga mampu untuk membina negara, bukan hanya lelaki sahaja. Dan keputusan mengharamkan wanita daripada masuk di dalam pendidikan tinggi itu adalah satu perkara yang tidak relevan. Ini yang patut kita tahu bahawa tak kira lelaki atau perempuan, di dalam Islam kita tidak membanding-bandingkannya. Dan itulah yang cuba dibawa oleh kerajaan Malaysia. Inilah juga yang dipertegaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sepatutnya kita sokong dan kita banggakan. Dan Alhamdulillah, dengan adanya sokongan ini, akhirnya kita terus meneruskan agenda-agenda kita yang tidak meminggirkan wanita di dalam semua aspek, tidak meminggirkan wanita di dalam bab politik, tidak meminggirkan wanita dalam bab kepimpinan, tidak meminggirkan wanita dalam bab pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi diberikan kekuatan untuk terus berada, untuk terus bebas, merdeka seperti ini. Seterusnya saya nak pergi kepada poin 25 daripada ucapan Perdana Menteri. Beliau sebut kita bimbang dengan kemunculan
rasisme bentuk baharu yang dicorakkan oleh kebencian atau xenofobia, andaian negatif dan tanggapan stereotip terhadap orang Islam. Ini jelas dilihat menerusi peningkatan tren kebencian, enggan bertoleransi dan keganasan terhadap orang Islam serta segala apa yang suci buat mereka. Kita juga amat terkejut apabila perlakuan ini diterima dan dibenarkan atas dasar mempertahankan hak asasi manusia. Pembakaran Al-Quran tidak lain hanyalah tindakan Islamofobia yang jelas bertujuan menghasut kepada kebencian. Kegagalan bertindak terhadap provokasi melampau terhadap agama adalah tindakan tidak bertanggungjawab dan memberi mesej berbahaya kepada kemanusiaan. Ini yang berlaku di Sweden beberapa kali, bukan seorang dan ramai orang. Bahkan baru-baru ini pun masih ada lagi orang yang melakukan hal berkenaan, bakar Quran, pijak Al-Quran, dan kenyataan tegas daripada Perdana Menteri Malaysia ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia, negara Malaysia tak puas hati dengan hal berkenaan dan setiap negara perlu mengambil cakna terhadap hal ini. Jika ia dibiarkan, maka isu Islamofobia akan berterusan dan ia tidak akan membawa keamanan kepada negara. Ia hanya akan membawa kepada huru-hara dan bahaya kepada isu kemanusiaan. Perdana Menteri berkata lagi, kita mesti memelihara nilai penerimaan, toleransi dan saling menghormati. Kita mesti mempromosi silang budaya, silang ketamadunan dan kerjasama silang agama. Kita mesti menyatukan kepercayaan masing-masing dalam mempromosi kefahaman serta muhibah sesama kita selain mengukuhkan keamanan dan harmoni dalam kalangan pelbagai negara. Semua ini bukan mudah, tetapi itu sebabnya mengapa kita berada di sini. Saya percaya apa sahaja cabaran tidak akan dapat diatasi tanpa komitmen kolektif masyarakat global dalam kalangan negara anggota institusi mulia ini. Apa yang kita perlukan adalah kepercayaan dan keyakinan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik, kemahuan untuk bekerjasama dalam platform konsensus dan penyatuan. Sahabat-sahabat, itu yang disebutkan oleh Perdana Menteri kita dan saya quote hanya beberapa poin daripada 30 poin yang anda boleh tengok sendiri, anda boleh tonton sendiri kenyataan khas beliau di dalam bahasa Inggeris dan ada terjemahannya di berita harian. Anda boleh tengok, anda boleh baca, anda boleh hayati apa yang beliau sebutkan dan ia menjadi pendirian negara pada waktu ini. Dan saya secara jujur, saya berbangga dengan kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia itu dan ia juga bukanlah perkara baru sebenarnya. Sebelum-sebelum ini juga Perdana Menteri sebelum ini juga menyebutkan, mengwar-warkan perkara yang hampir serupa. Sahabat-sahabat, sebagai rakyat Malaysia, kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memilih kepada kita pemimpin-pemimpin daripada kalangan orang-orang mukmin Muslim yang berkemampuan memimpin negara kita dan memberikan imej yang terbaik dalam wajah agama Islam untuk negara kita. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum, buku yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir sehingga meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.